والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Senang tak sekali lagi semua pula soal rasa macam malu-malu saja tu. Simpan nama ni. Soal setahun dah. Keluarkan suara nah. Oh, mas mungkin tertampan nah. Okey, sekali lagi kita gemakan dengan selawat tafrijah. Biar lari kuman-kuman surat Maidah nah. Mula Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Wahai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Masya Allah, bahagianya saya rasa hari ini. Cukup bahagia dan terharu atas izin Allah. Sudah lama hati merindu
tak dapat nak digambarkan, tak dapat nak dibayangkan. Duduk di dalam halaqah ilmu berbeza dengan duduk di rumah seorang-seorang. Amat berbeza, Masya Allah. Penawar bagi segala penyakit. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kurniaan kepada kami. Kita tenggelam, kita timbul, kita tenggelam, kita timbul. Allah uji, kita diam, kita sabar, kita redha. Allah panggil kita mai, Allah bagi keizinan kita berjalan. Ada sahabat-sahabat yang Allah panggil balik, kita iringkan doa. Macam-macam ujian kita lalui, kita sedar kita hamba Allah yang bersusah payah. Kami tetap menuntut syurga-Mu ya Allah, walau dalam keadaan kami payah. InsyaAllah nak kita redha dengan ujian Allah ni. Bukan kita saja tapi satu dunia yang kena kepada musibah yang sebegini. InsyaAllah kita tak tahu lama mana kita nak hidup. Mungkin hanya era ini sahaja atau mungkin 1000 tahun lagi, itu semua ketentuan Allah. Namun kita dah hadapi dugaan yang berbagai-bagai dugaan, bermacam-macam dugaan. Terima kasih. Sangat rasa lapang dada saya. Rasa bahagia sangat-sangat. Sesungguhnya malam rasa macam tak boleh tidur je. Tak tahu pasal apa. Macam nak bertemu kekasih dengan kekasih. Memang berkasih pun. Memang berkasih pun ya Allah. Terima kasih. Terima kasih pada yang hadir. Terima kasih pada yang hadir. Kita nak duduk di bawah halaqah naungan sayap malaikat, insya-Allah. Mudah-mudahan ada malaikat yang turun bersama-sama dengan kita pagi ini. InsyaAllah ta'ala. Baik, kita akan sambung pengajian kita melalui surah An-Nisa ayat yang ke-27 insya-Allah. Ayat yang ke-27 daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala sebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Saya kita cerita apa dia yang dijadikan manusia itu lemah sangat. Baik, ayat yang kita akan sambung hari ini masih lagi berkenaan dengan perbicaraan Allah. Ingat balik, kita cuti hari itu, kita berhenti yang mana Allah Ta'ala cerita perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Iaitu atau kita panggil dengan nama perempuan mahram yang tak boleh dinikahi. Apabila perempuan itu tidak boleh dinikahi, maka ianya ada hubung saudara, ada hubungan darah yang kuat dengan kita, maka mereka itu yang haram dinikahi. Macam mana yang dia letak perempuan haram dinikahi, begitu juga lelaki yang haram dinikahi. Bapa, abang, adik lelaki, bapa saudara sebelah ibu atau bapa saudara sebelah mak, bapa tiri, bapa mertua. Itu di antara laki-laki yang haram dinikahi. Anak penakan, sama ada anak penakan adik lelaki ataupun anak penakan daripada adik perempuan, haram kita nikahi. Jadi kita akas, kita sebalikkan. Kalau perempuan sekian yang diaturkan haram dinikahi. Maka kalau lelaki begitu jugalah. Lelaki juga haram dinikahi kalau kata mak menakan, bapa menakan. Haram kita menikahi. Dan mereka itu diantaranya mempunyai nasab keturunan yang kuat. Maka tak boleh dinikahi berkenan lagu manapun, memang tak boleh kahwin. Kalau adik tiri pun adik tiri yang sebapa ataupun yang seibu. Tapi kalau adik tiri yang berlainan ibu atau berlainan bapa dibolehkan, cuma dikatakan nasabnya akan lemah, keturunannya akan lemah. Tak digalakkan dalam Islam. Dan hari ini Allah Ta'ala nak cerita lagi sikit. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Dan Allah itu hendak memberi ampun atas kamu. Baik. Pasal apa ayat ni macam ni, kita kena patah balik sikit. Satu lagi ayat 26 ke belakang. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan kepada kamu
dan hendak menunjukkan kepada kamu cara-cara orang yang dahulu daripada kamu dan hendak memberi ampun atas kamu kerana Allah itu amat mengetahui lagi maha bijaksana. Apa dia Allah nak terangkan kepada kita? Allah nak terangkan zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Rasulullah mai pun zaman jahiliah, depa kahwin depa tak kira nasab. Itu yang kita cerita dah tu. Dia kahwin, pak mentua tengok menantu berkenal lama dah. Tunggu anak dia mati, dia pakai ke dia. Dia kahwin ke dia. Begitu juga dengan adik ipar tak mampu mana dah. Tunggu yang tu je. Kadang boleh guna. Hari ni abang guna. Esok adik guna. Itu dilakukan kepada perempuan atau wanita an-nisa pada zaman jahiliah satu ketika dulu. Lepas tu bila matinya si lelaki itu, dia pun tak bebas dah perempuan tu. Sebaliknya, dia pun jadikan gundik dalam rumah tu. Pak mentua pun mau yang tu juga, adik-adik lelaki pun mau yang tu juga, abang-abang pun mau yang tu juga. Dan keadaan ini menyebabkan wanita itu ditindas, dijadikan tak ubah seperti perempuan pelacur untuk memuaskan nafsu. Sebab tu bila dah perempuan ada macam tu punya keadaan martabat yang dia letak, jadi kalau kata mengandung, dia pun tak hargai kandungan tu sebab dia pun tak tahu nasab tu. Siapa punya? Ni bapak punya ke? Ni anak lelaki punya ke? Siapa tak tahu siapa punya. Maka dia pun jadikan anak dalam kandungan itu sebagai bahan judi. Bahan judi. Okey, membuat pertaruhan. Yang akan lahir ni lelaki ke perempuan? Buatlah pertaruhan. Makin lama makin banyak pertaruhan, makin lama banyak. Sampailah kepada saat nak melahirkan, pakat tunggu nak tengok. Dan perempuan itu apabila dia nak melahirkan anak, perempuan zaman jahiliah dahulu diletak di tengah-tengah tu. Sebab semua pakat nak tengok laki ke perempuan nak kelak. Laki ke perempuan. Tanpa memikirkan kesakitan yang dilalui oleh perempuan nak melahirkan anak tu. Tak ada penghargaan pun. Itu dia yang kata, sewaktu mana Nabi hidup zaman jahiliah tu, macam tu perempuan diletakkan taraf dia. Mereka letak tengah-tengah tu pakai tunggu bila nak keluar. Bila nak keluar. Ada yang satu peristiwa terlalu lama tunggu tak keluar-keluar, belah perut terus. Dia belah perut. Sebab nak tahu cepat siapa yang nak menang. Kalau lelaki satu golongan pihak yang buat pertaruhan akan menang. Kalau perempuan satu golongan pihak yang lain akan menang. Jadi lambat sangat mungkin. Kadang-kadang kan kita tahulah perempuan yang pernah melahirkan anak bukan senang nak mengeluarkan satu-satu nyawa, kan? Tapi ni diletak di depan khalayak ramai lelaki yang nak tunggu nak tengok nak kelak ni. Lelaki ke perempuan, lelaki ke perempuan. Kalau lambat sangat, dia belah perut dengan serta-merta. Nak mati sebab bagi dia wanita tu tak ada harga. Wanita ni tak ubah sebagai alat pemuas nafsu, sebagai kilang buat anak, dan anak itu dijadikan bahan judi. Kalau perempuan terus dibunuh. Kalau lelaki dibiarkan hidup. Itu zaman jahiliah sebelum mana Nabi SAW mengangkat darjatnya. Maka bila datangnya baginda SAW terangkatlah martabat wanita itu. Lantas sebab tu kita baca surah Nisa ni. Dia ceritakan macam mana kezaliman yang berlaku kepada kaum wanita. Satu ketika dulu perempuan ni memang tak dihargai langsung. Lepas tu maka Islam itu bagi satu garis panduan, perempuan macam ni tak boleh kahwin. Yang ni mak menakan hang tak boleh kahwin. Yang ni mak mentua hang. Yang ni adik perempuan hang tak boleh kahwin. Yang ni bini abang hang tak boleh kahwin. Yang ni mak diri isteri kepada bapa hang tak boleh kahwin. Dulu mereka pakai caca marba saja. Kalau kita tengok zaman Mesir kuno, Firaun, sejarah Firaun, dia pun kahwin dengan anak dia, anak-anak perempuan dia. Pasal tu kata bini dia ada 1,000. Bini dia ada 1,000, berlambak-lambak. Dia kira dia berkenan dia nikah. Sebab apa? Mereka masa tu mereka jaga harta, mereka tak mau bagi keluar ke mana. Nikah sama-sama mereka. Maka melahirkan anak-anak yang kita panggil luar nikah lah. Dah tu Islam panggil anak yang lahir daripada kelakuan sumbang mahram ini, anak itu rosak keturunan. Dia merosakkan keturunan. Nak kira nasab Allah. Jadi masa Firaun ni memang kejadian nikah dengan anak cucu dia.
terlampau ramai kan. Jadi dia tak bagi kelak sebab golongan bangsawan. Dia nikah ke dia, hari ni dia nikah dengan orang lain, so dia nikah dengan ni, so dia nikah dengan ni. Jadi bila dengan kedatangan Islam ni, masa bila Rasulullah itu masih ada lagi perbuatan yang sedemikian. Nah, sampailah kepada satu masa Rasulullah didatangkan wahyu, di antara wahyu-wahyu yang kita telah baca ni, maka Allah Ta'ala pun mengharamkan. Kalau yang pernah ada, ada di kalangan sahabat masa tu isteri lebih daripada 4, dah 5, 6 kan, Rasulullah pun isteri ramai kan. Nah, maka di antara ayat inilah yang memansuhkan. Kalau kata dah buat, tinggalkan. Tapi kalau yang masih ada, jangan ceraikan. Kita tengok contoh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda wafat, ada di sisi baginda 9 orang isteri. Ada riwayat kata 11, ada riwayat kata 9. Nabi tak ceraikan walaupun Islam hanya mengharuskan 4 dah masa ni. Sebab dah dinikahi sebelum turunnya hukum. Tapi apabila selepas daripada tu ada sahabat nak kahwin, Rasulullah dah tak bagi dah. Tak bagi. Kalau yang telah buat tu yang dia kata ya tubu alaikum. Dia kata ya tu bertaubatlah kepada Allah. Allah mandak lagi. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah itu memberi kesempatan, menghendaki kamu untuk memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab dia kata wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Dan dia kata, dan dia juga mengetahui orang-orang yang menurut syahwat, hawa nafsu. Baik, syahwat ni apabila diceritakan tentang syahwat, lelaki Arab mempunyai syahwat yang tinggi, yang besar. Ini kalau dikaji dari segi perubatan, mungkin pengaruh makan mereka. Mungkin pengaruh benda-benda yang mereka makan menyebabkan syahwat dia naik tinggi. Jadi ketika itu Islam, Allah Ta'ala yang menciptakan Islam, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, Allah tahu keinginan mereka itu besar. Maka dibenarkan berkahwin secara 2, 3 dan 4 demi menjaga syahwat. Tapi jangan lebih daripada tu, maka rotiblah. Rotib ni buat pusingan lah balik. Jangan kata dah habis nombor 4, nikah pula nombor 5, lepas tu nombor 6. Sebab perempuan itu dihargai, ditinggikan martabat seorang perempuan itu, menyebabkan jangan tinggal perempuan lebih daripada 3 hari. Kalau dia redha tak apa. Kalau dia tak redha, haram. Kalau dia kata tak apalah, dah ni pergi rumah nombor 1 seminggu, rumah nombor 2 seminggu, rumah nombor 3 seminggu, lepas tu main rumah dia seminggu. Tak apalah, tinggal seminggu. Tapi kalau ikut susunan yang digaris pandukan oleh Islam, dia suruh paling lama 3 hari. Rasulullah sehari saja dia rotib sebab ramai kan. Tapi dia kata jangan lebih daripada 3 hari. Dia buat. Hak yang kita tengok lah ni, hak tak balik terus pun ada. Dia dapat yang baru, dia tak balik terus. Aduh, hak pakai hukum apa? Hak yang menikah lebih daripada 1, hak kira sunnah. Hak yang haram tak ambil kira. Kenapa perempuan memerangi poligami? Sebab tidak ada keadilan. Kalau ada keadilan, insya-Allah. Kalau kata nak ikut macam yang Rasulullah garis pandukan ini, maka tak susah pun. Itu yang Allah kata, aku tahu kamu mempunyai syahwat. Ada orang yang ikut syahwat. Apalah, dah mampu, ada keinginan, ada kemampuan, kahwinlah. Itu syahwat, ada keinginan. Ada yang teringin tapi tak ada kemampuan. Hak satu ni pun baju beli setahun sekali bersusah. Duk tahan tok anak berseretek saja di stage kemak. Pun tinggal yang nikah pula satu lagi. Hak tu pun kain tak lekat di pinggang. Itu orang marah kan. Dan kata Allah, aku bagi keinginan andainya kamu ada kemampuan, dan aku tahu setiap perbuatan itu ada kesilapan yang kamu buat, ya tubuh alaikum, taubatlah. Bertaubatlah pada Allah bagi orang yang ikut syahwat ni, ikut keinginan, ikut kehendak
nafsu antamilu mailan azima, kata Allah Ta'ala, supaya kamu condong sungguh-sungguh kepada kebenaran. Boleh berkahwin lebih daripada satu, boleh kalau nak susun isteri, tapi buat cara Allah dan Rasul ajak. Belajar dulu, nak nikah satu lagi pun tak. Nak belajar apa, dia pergi kahwin di sini lain. Kadang-kadang dia rahsia, tengok 10 tahun. Bila 10 tahun, isteri tu baru dapat tahu, barulah dia terketak-ketak. Mai duk kriau kat kita. Saya kalau mai duk rumah aku tu, rasa-rasa nak bawa menyepak lagi tu. Saya nak bagi mai lagi ni. Awak dia mai. Pagi-pagi awak mai. Ini dia baru tahu dia kahwin. 10 tahun lah kamu punya pembohong. Hidup dalam penipuan. Saya tak boleh muka macam tu dah. Kata macam ni tu satu sebab awak balik buang tu tak tengok macam ni. 10 tahun lah hidup dalam penipuan. Nak buat sunnah tapi awak rasa besar menipu dia. Dia tu pun ingat lah suami ni duk pergi kerja tukang kayu tak balik-balik. Apa-apanya dia tukang lain. Tukang karut. Tu Allah Ta'ala habaq. Perbuatan tu dia sunnah. Bila sunnah, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tapi hati buat haram. Memohong. Kan bila dia duduk lama, memohong lah. Duduk tahun ni. Tak kerja tu kerja memohong. Memohong sunat. Mana ada memohong sunat? Semua memohong haram. Semua memohong dosa. Mana ada memohong sunat? Tak sudah main buat cerita lah. Tapi bila berlaku, Allah Ta'ala tu kan dia maha pengampun. Ni yang kata orang yang syok sendiri ni tak apalah. So ni lepas 10 tahun kita minta ampun ke Allah Ta'ala. Berangan-angan kata Allah Ta'ala nak ampunkan dosa. Itu pun kalau hang taubat, betul-betul taubat. So dia pembohong pula. Kalau kata benda hak curi-curi ni selalunya benda pembohong lah. Dia kata abang tak dapat. Dia nak bagi sangat. Salah macam anti je. Okey. Ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengaku, Allah bagi tahu di sini, Allah hendak meringankan keberatan dari kamu kerana manusia itu dijadikan bersifat dha'if. Apa maksud dha'if? Lemah. Allah nak bagi ringan kepada orang-orang lelaki yang Islam yang nak berkahwin lebih. Kalau tak mampu, tidak ada kemampuan, masa ketika zaman ni ada hamba abdi. Allah kata boleh guna hamba jariah tu, hamba perempuan tu. Hamba boleh guna tanpa ada lafaz akad, tanpa mas kahwin. Boleh guna. Pasal apa? Allah nak bagi keringanan. Orang nanti heran, pasal apa hamba perempuan boleh diguna pakai? Sebab martabat hamba perempuan itu seperti ahli keluarga. Kecuali kalau hamba tu dia ada suami, baru tuan dia tak boleh pakai. Tapi kalau hamba tu tak kahwin lagi, tuan dia boleh ambil guna pakai. Seperti dia guna pakai isteri dia. Halal. Dan anak yang lahir daripada hamba perempuan itu dikirakan nasab keturunan pada tuannya. Seperti contoh kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidatina Hajar. Sayyidatina Hajar tu dia hamba perempuan yang dihadiahkan oleh Siti Sarah. Siti Sarah tu isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dihadiahkan Siti Hajar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai jariah untuk menguruskan makan, minum dan pakai. Kerana Siti Sarah ni dah tua, tak larat dah. Dia pun bagilah hadiah dekat suami dia. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam pergaulan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membuahkan hasil anak. Padahal baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dah tua lah tu. Kalau dalam sejarah mengatakan umur 80 tahun. 80 tahun dapat anak lagi kan? Pada logik akal kita hari ni lah kan? Anak tu pula hati confused nak panggil Tok Wan kan? Nak panggil Pak lah kat kantor ni. Jadi masa zaman ni kira dia kuat lah. Jadi menghasilkan anak. Bila menghasilkan anak,
Dia salah perempuan dah. Timbul rasa cemburu lah. Perempuan tu saya kata apalah, ada cemburu. Hang tu saya kata aku tak kisah. Aku tak kisah pembohong. Tak kisah tu. Yang tu dia kisah. Pembohong. Dia kata dia bagi sedap hati perut dia. Kita tahu dalam hati dia hanya Tuhan saja yang mengetahui gelodok dia. Okey. Dan keadaan Nabi Allah Ibrahim masa tu bila dah nak lahirkan anak jadi serba salah. No, Siti Sarah dah buat perangai dah. Dan sampai nak lahirkan anak, Siti Sarah kata aku tak boleh tengok lah dia anak. Aku tak boleh tengok dia di rumah ni. Allah Ta'ala perkenankan doa Siti Sarah. Bila ni bawa keluar. Itu yang bawa keluar pergi letak di tanah tandus bumi bakar tu. Allah Ta'ala perkenankan doa Siti Sarah. Sepatutnya kalau fikir logik akal kita lah. Kenapa Allah memperkenankan? Siti Hajar ni baik. Kan? Baik. Hamba dia taklah kedudukan dia tahap mana dah. Beranak pula, baru beranak takkanlah Allah Ta'ala nak suruh. Dia letak Allah Ta'ala kan dia kata, aku bukan zalim. Aku tak zalim. Tapi dia ada perancangan dia. Di sebalik ujian yang menimpa, ada perancangan daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah, Siti Hajar melahirkan seorang Nabi. Nabi apa? Nabi Ismail. Jadi bermakna memang di dalam Islam mengharuskan pergaulan secara halal di antara tuan lelaki dengan hamba jariah. Tapi cik puan tak nak? Cik puan dengan hamba lelaki tak boleh. Tak boleh guna pakai. Tapi kalau tuan lelaki dengan jariah perempuannya boleh pakai. Dan keadaan macam inilah yang nak dibuat oleh Zulaika. Ibu angkat kepada Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ni dia malah jadi hamba. Dia buat beli kan. Balik main ke rumah. Jadi Zulaika ni ingat. Dah tengok cantik-cantik. Takkan tak boleh pakai. Suami dia boleh pakai jariah perempuan. Takkan dia tak boleh pakai hamba lagi. Memang tak boleh. Sebab perempuan itu dijaga dari segi nasab. Kerana dalam rahim dia akan ditumpahkan mani. Dibimbangi. Apabila menghasilkan anak tu tak tahu mana punya nasab. Dulu kan ada DNA nak cek Jadi bolehlah tengok ini anak siapa, ramai lagi macam tu yang tak tahu keturunan, yang mana siapa punya. Alhamdulillah, waknya dari orang baik. Kata Allah Ta'ala, dah aku bagi keringanan kepada kamu kerana aku tahu sesungguhnya khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif. Allah sebut berkali-kali, bukan satu ayat ini saja yang dikatakan manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Lemahnya kita, lemah dalam pengurusan perasaan. Kita ni dalam bujur hati. Sekali lagi dia main balik. Tak puas, sabar bila. Mana dia boleh, dia reda sikit. Sekali lagi dia main balik. Itu kelemahan kita. Dalaman dan juga luaran. Kalau dari segi luaran, maksud Allah Ta'ala sebut manusia itu diciptakan daripada segala kelemahan. Kita tengok daripada awal-awal kelahiran kita yang kita tak boleh buat apa-apa pun. Bahkan kita nak habaq kata kita lapar pun tak boleh. Masa mula-mula kita main dulu kan. Siapa ingat mula-mula dia main? Siapa pun tak ingat kan? Nak mati je kita ingat. Bila aku nak mati. Tapi tak tahu lagi bila. Hak main dulu tak ingat. Memang tak boleh buat apa pun. Baju pun dipakaikan, dimandikan, makan disuap. Masa tu tak boleh nak abang. Hang bubuh tawak pun tawak lah. Hang bubuh masin pun masin lah. Masin orang jangan bubuh selenyar bagi makan tawak dia. Susu pun orang tak bubuh gula. Dia main besar dia bubuh gula sendiri, dia kecil mana. Dulu dia sempat tak bagi macam-macam tu. Ingat kalau Allah yang rahmah ibu saya, dia nanti pergi makan ke kolek. Dulu tak ada apa, dan nestum kolek dia kacau tepung gandum tu. Dia kira bagi makan yang tu lah. Ingat dari dalam pantang dia bagi makan. Lagi budak-budak umur 6 bulan pun boleh bagi makan. Isi kata pecah khusus. Saya kan bila tengok cucu apa tak bagi makan lagi tu.
Aku dulu 15 tahun. Dalam pantang mau aku dah bagi makan. Kita nak suka riau. Pokok tak kejap. Besar mela. Oh tak kejap. Dia kata 15 hari yang nak riau nganga merah. Pekerja dah. Kaca ke kolek. Bagi makan dari tangan. Dia kenyang. Oh dia nak. Ini semua pemeliharaan Allah. No? Ini semua adalah pemeliharaan Allah. Kita tak tahu. Kita manusia ni hanya menggunakan sedikit ilmu, sedikit kepakaran, teka tu, teka ni, teka tu. Nah, semua ni atas pemeliharaan Allah. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim AS yang dilahirkan oleh ibu dia di dalam gua tu, bukan makan apa pun. Mak dia naik ke atas sehari sekali. Naik pergi bagi minum susu. Hak selebihnya tinggal dalam gua tu. Nah, semua atas pemeliharaan Allah. Aku buat apa ni memang lemah sungguh-sungguh. Nah, bila mana kita ni bukan kata main-main tu boleh lari dah. Keluar pula dari perut ibu tu berlari satu planet dah lagi. Nah, ambil masa tu lepas 3 bulan baru nak kalih. Kuat kucing tu lagi lah. Dia mau dia beranak lagi dia nak dah hingga. Apa tali pusat panjang tu dia dah bangkit dah. Golek. Kita apa yang kita mampu? Kita nak terak. Ambil masa 3 bulan. Baru nak kali, tu pun kaya dulu kepala dia lembek, tak dia angkat, dia sembam. Kita dijadikan manusia itu dengan penuh kelemahan. Tapi kalau dia kuat-kuat, dia belaga, manusia ni dah, dia boleh kuat ke dia tu. Dia punya belaga lah, tak kira dia. Dia lupa diri yang dia pernah menyerap. Tu kita lah ni menyerap balik. Kan? Kita lah ni berangkat balik, awak berangkat baru boleh berangkat. Dia tak larat jalan lah. Kalau boleh nak kesok, dia dalam rumah. Dia pun duduk depan TV tu nak golek-golek bikin dapur. Pasal makin doa dah nak. Kita asal daripada lemah. Allah bagi kuat asal. Sat je. Lepas tu Allah ambil balik dah. Allah ambil balik. Tapi Allah tu maha pengasih. Dia tak ambil dengan sekali rentapan. Dia tak apa kita. Dia ambil sikit-sikit dah. Dia ambil sikit-sikit. Hari ni dia main sengai tahun tu. So dia main sakit tahun ni, dia main sakit tahun ni. Makin lama makin kita tahu. Aku dah makin tak boleh dah. Aku dah makin tak boleh nak berjalan laju. Aku dah tak boleh nak lipat kaki. Aku dah tak boleh nak duduk sujud lama. Aku dah tak boleh letak lutut ke lantai. Kita dah makin rasa. Bermula dengan lemah, Allah bagi kuat, Allah bagi lemah balik. Dan lemah ini jangan harap dah lah kita ni makan segala ubat. Bagi makan ubat ni. Ubat ni bagus. Sakit lutut boleh sembuh. Tapi sembuh pun tak boleh nak lari dah. Duk jaga saja tergelincir sakit balik. Gimana? Bawa sampai ke mati. Bawa sampai nak ke mati. Pasal kita pasal apa? Makin lemah habis. Tenaga Allah Ta'ala bagi pinjam, dia akan ambil balik. Makin habis kita. Bila mati, lagi lemah. Mata pun tak boleh buka. Semua diuruskan oleh orang. Akhirnya akan segera dikebumikan agar mayat itu tak membusuk. Tak boleh buat apa dah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Khuliqal insanu dha'if. Dijadikan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Kemudian Allah Ta'ala bawa main ayat 29. Ini satu perjanjian, kita baca dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali adalah ia atas jalan perdagangan, yakni perniagaan atau jual beli dengan redha antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu, kerana sesungguhnya Allah itu adalah penyayang kepada kamu. Baik, di sini ada beberapa hukum yang diturunkan di dalam ayat 29. Pertama, Allah Ta'ala seru kepada orang-orang yang beriman. Dia tak panggil ya ayuhan nas, tapi pada ayat ini diseru orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang akan menjaga makan minum dia daripada sumber harta mana dia. Kalau orang yang tak beriman,
dia tak kira. Janji ada, boleh makan, makan. Dia tak kira halal ke, haram ke. Tapi kalau orang beriman, dia nak tahu sumber tu. Daripada mana? Buat apa? Yang mana sini Allah Ta'ala kata, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil. Sama-sama kita. Sama-sama kita. Saya dengan perempuan, perempuan dengan saya. Okey? Jangan kamu makan harta di antara kamu. Mungkin saya termakan harta perempuan dengan batil. Batil dengan jalan yang tak betul. Dengan jalan yang rosak. Dengan perjanjian yang tak munasabah. Kecuali dia kata, di sini kecuali adalah ia atas jalan perdagangan. Keredaan. Persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Baik, kita kena faham dulu maksud saya ni. Cerita macam ni. Kita ada duit, tapi kita tak ada kepakaran. Ada kawan kita, dia tak ada duit, tapi dia ada kepakaran. Dia boleh buat baju, dia boleh menjahit. Jadi kita ni nak kena beli kepakarannya. Kita tak mampu buat. Kita tak mampu buat baju. Jadi kita kena beli kepakaran dia. Kepakaran dia buat baju. Jadi masa ketika ni akan berlakunya redha meredai. Kita tanya dia, boleh buat baju ah? Kita boleh, insya-Allah boleh buat. Sepasang berapa ambil? Dia kata dia ambil sepasang RM50 contoh kata. Sepasang RM50. Lepas tu kita ni, kita ada duit tapi tak ada kepakaran. Kalau hang bagi kain tu jadi kain lah. Belik buat sari aku yang boleh. Lepas tu tak apalah. Adanya redha meredai antara kedua-dua belah pihak. Redha meredai antara kedua-dua belah pihak. Tak apalah kita kata. Dan ni saya setuju untuk nak bayar RM50 sebagai upah. Yang tu baru dia tak dikatakan zalim. Tetapi yang menjadi zalim, mula-mula kita nak bagi dekat dia kata RM50. Siap-siap baju yang susah sikit. Manik sana, manik sini, aku gunting patah, gunting-gunting lah ni cap RM80 nak. Ini yang jadi riba. Tu dia kata jangan kamu makan harta di antara kamu bil batil. Dengan jalan tak betul. Masa awal tu dah berjanji dah. Kata 50, siap-siap 80. Hak yang 30 lagi itu dia anggap sebagai batil. Batil ni harta rosak. Harta rosak ni riba. Tak boleh. Macam tu juga. Kita dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam rezeki yang kita miliki ni bukan duit kita. Bukan hak kita. Ada orang yang punya. Kita nak buat rumah. Kita tak kerti buat rumah. Tapi kita ada duit. Kita ada duit nak buat rumah. Tapi tak ada kepakaran. Maka kepakaran tu kita kena pergi beli. Dekat orang yang pandai buat rumah. Kita pun panggil dia. Panggil dia macam cerita tentang buat rumah. Dia pun buat sebuah harga. Dia pun buat sebuah harga gini. Dia kata RM6,000 dia kata. Bukan dapat sebiji. Repair. Dia kata RM6,000. Baik. Kita pun tengok segala perjanjian tu kita bersetuju. Dia kata redha meredai. Bersetuju nama. Biasalah orang buat rumah ni, orang sampai dia buat rumah ni tak. Bila dia emai dah buka, dia nampak tang tu tak kena. Tang ni tak kena. Tambah sikit. Tambah dia naik dah kos lagi. Tambah tang tu sikit. Naik lagi. Tambah. Lepas dah siap dah segala tambah-tambah tu, kawan tu mai tuntut. Dia mai tuntut. Tadi masa mula tu dia harap RM5,000. Tiba-tiba lebih. Dia harap kan. Dia harap suruh tambah tadi. Ada tambah tadi. Jadi lebih. Tak mau, aku tak mau bagi. Masa ketika ni kita yang jadi zalim balik ada. Sebab awal tu kita dah berjanji RM5,000 pada kos yang dia sebut tadi. Tapi oleh kerana kita minta tambah lagi, menyebabkan kos tu meningkat. Kemudian kita tak mau bayar. Kita dah menzalimi dia. Dia dah buat kerja susah payah. Dia nak ambil upah dia. Sepatutnya kita bagi di atas tambahan kerja yang kita tambah tu. Lepas tu kita tak mau bagi, kita jadi batil. Kita bagi RM5,000 saja. Dia pun merajuk dah. Merajuk dah, kawan dah harap-harap dapat lain, dia dah korban banyak dah. Lepas tu dia pun balik. Kita dah menzalimi dia. Harta yang kita makan RM3,000, yang sepatutnya kita bagi kat dia, kita tak bagi.
itu dinamakan batil. Haram. Kata dalam kita punya harta, dalam kita punya duit ringgit, ada orang paling banyak. Itu dia janji macam lain ni, dia kata macam lain. Dia janji macam lain dengan sebab hang tak tambah lagi. Bila dah hang tambah naiklah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya macam ni. Saya bagi contoh lah sebab ayat ni kita nak suruh buat baju lah, orang perempuan ni lah rajin buat baju, itulah senang lah. Contoh utama, kita nak suruh kawan kita buat baju, dia kata tak boleh dah, banyak dah, tempahan ditutup. Alah, takkan tak boleh pun, aku ni kawan hang, selalu duk upah kat hang, hang main lambat, itu kan aku dah war-warkan, sampai lambat, tak ada dah. Ni sampai nak terupah, bila raya pergi cik hantar dia tutup dah. Ina tutup dah apa? Jadi, pujuk, kawan ni kata, kata si kawan yang pandai buat baju ni, boleh nak buat? Boleh, tapi lambat siap. Lambat lah, nak ikut turn kan? Tak apa, lambat pun tak apa. Hang bagi aku malam raya pun tak apa. Pasal tak bagi lagi. Apa, hang bagi lambat pun tak apa. Aku sanggup bagi aku malam raya. Boleh dia kata, tapi harga lebih sikit lah. Dia up sikit harga. Bila dia up sikit harga, yang kita yang tukang nak bagi ni kena ada redha meredai. Kalau pasal apa mahal, dah lambat. Dia kata pasal aku dah tutup tapi aku suruh buka. Okey tak apa. Adanya persetujuan. Bila adanya persetujuan, adanya redha meredai, maka upah itu tidak dianggap sebagai riba. Tapi kalau tak ada persetujuan, tak ada perjanjian apa dalam pegawai, tak apa lambat lah. Tapi yang janji dah lambat, jangan marah lah. Jangan sampai depan raya kita buat perjanjian dengan dia. Tengok-tengok malam raya dia tunggu lah dengan serika. Baju tak sampai lagi. Pagi raya dia mentak. Dia main mentak. Dia kata, hang kena bagi aku lebih. Aku tak tidur hari malam dan pagi. Orang buat tupak aku buat baju. Biasanya kalau orang tukang buat baju ni, dia tak ada baju raya lah. Dia buat baju raya kat orang je. Dia tanya orang buat kuih raya. Dia tak ada kuih raya. Dia buat kuih, dia jual habis kat orang. Jadi kita ni senang. Buat baju tak payah, buat apa beli saja. Melingkup. Okey. Jadi bila mana dia mai bagi, kata dia mai bagi pagi raya tu, dia abang dia kata aku nak bayar lebih sikit. Aku tupak pun tak ada ni. Nak makan percakai ni kami bagi ni. Jadi atas ihsan. Atas ihsan, terima kasih lah. Aku duk kata tak pakai dah kami baju raya ni. Tengok-tengok hang buat bagi siap. Kita pun setuju bagi ke dana lebih sikit bila kami tupak. Kalau tidak pun kita buat tupak, kita bagi kat dia. Atas redha meredai, maka harta tu tak jadi batil. Harta tu tak jadi rosak. Tapi harta itu akan jadi rosak apabila tidak redha meredai. Okey, faham? Okey, lagi satu berkenaan dengan hutang. Yang kata bila mana kita berhutang sekian. Dia kata bayar esok, bayar lebih sikit. Upah simpan lama pun, lama sangat. Jadi kita hutang kepada dia 10,000, dia suruh bayar 12,000. Perjanjian itu kena dibuat pada hari mula nak berhutang. Bila dia minta 12,000, si pembayar hutang tu kena bersetuju. Redha meredai. Mana boleh aku hutang 10 kena bayar 12. Hang hutang dia orang tak tahu berapa puluh tahun orang nak beli langsai. Lepas tu kau tu minta lebih 2,000, hang tak mau bagi. Kau tu kata jadi. Ambil ni. Dia kena ada persetujuan redha meredai di antara kedua-dua belah pihak. Maka itu tak dinamakan batil. Okey, macam mana yang dikatakan yang batil? Kita tengok Dulu kalau kata nelayan, bapak saya nelayan pergi ke laut kan. Nelayan dulu susah. Dia akan cari orang untuk ambil ikan dia dan juga modal dia nak pergi ke laut. Kadang-kadang ada bahan untuk dia makan dengan anak dia, kadang-kadang tak ada.
Dan sampai berhari-hari tak boleh turun ke laut. Jadi menyebabkan adanya orang tengah untuk dapat pinjam. Gaji bukan dapat dari laut. Tak ada kata pergi ke laut balik main gaji tak lagi. Pergi ke laut dapat ikan bawa balik main. Ada perai kat tengah ni yang jadi zalim, yang orang panggil apa, lintah darah, cekik darah. Dia ambil dengan harga yang terlalu murah daripada nelayan. Saya ingat masa tu ikan gelama tak laku. Dalam sekilo 25 adik, ikan hiu tu tak laku tu kan. Nah, kalau kata naik jalan naik ikan hiu memang tak laku, dia baling ke pantai macam tu saja. Lalu ni ikan hiu tu mahal tu. Oh, mahal bukan main. Kami dulu tengok ikan hiu nampak macam cicak. Sampai kelak tak reti nak buat. Ya? Tapi sebenarnya ikan tu bagus tu, dia ubah tu. Lepas tu, yang si orang tengah ni, dia yang jadi jahat, dia ambil. Kalau kata dulu ikan lama tu sekilo 2 kupang adik, dia ambil lah 15 adik. Dia pijak 3 kupang. Konon dia ambil keuntungan. Jadi kita ni hutang dah banyak. Kerja tak dapat apa, kerja dapat potong hutang. Potong hutang. Tak ada apa. Makin lama makin banyak tergadai. Apa? Geran tanah. Dia dapat tanah. Terbidang tanah. Ini zalim. Ini batil. Ini kezaliman. Dia ambil kesempatan di atas orang susah tanpa ada redha meredai. Sampai tergadai tanah. Dengan kerana hutang sikit tak mampu lah bayar, orang tengah ambil. Dulu yang kata tanah yang tergadai dekat citi-citi haram dulu kan. Ya, ini berlaku dengan batil. Dengan jalan kerosakan. Bukan jalan redha meredai. Tak redha. Sampai kelar ni yang orang buat hutang alung tu lah. Dia kata hutang tak banyak mana pun. Asal hutang 3,000, kata kena bayar sampai 30,000. Mana mai sampai bayar tu tak bayar, dia urut anak isteri. Dia mai pecah rumah. Dia mai balin, dia balin cat hak merah, balin kat kereta orang tu. Pasal apa? Pasal tak mau bayar hutang. Hutang dia ada yang dia ambil, dia tagih, ada yang dia tagih hari-hari, ada yang dia tagih seminggu sekali. Dulu kalau kata cuti haram, kita nanti bayangkanlah yang India bawa payung hitam dan pakai itu kan, kita dah bayang. Lah ni bukan tu lah. Lah ni dia main, dia penuh bergaya dah. Orang India dia tak lagi hutang macam tu lah. Dia main geng lain pula. Yang ni geng gangster ni lah. Kalau kata si suami tak mampu bayar, anak isteri jadi pertaruhan. Dia akan pecah rumah, pukul, ada yang dia bunuh. Dengan sebab tidak ada redha ini. Dalam Islam dia dah ajak, dalam garis pandukan apabila kita memerlukan kepada satu perkhidmatan orang tu nak bagi perkhidmatan dia dekat kita, kena ada bayaran yang redha meredai. Kalau dia tak redha, maka yang tu yang jadi batil. Allah Ta'ala kata jangan makan. Tak boleh, dia tak setuju. Okey, tidak kita panggil orang tolong main mesin rumput, katalah rumput tinggi di rumah. Kita panggil orang tolong mesin rumput, tak nak. Okay, dia main, dia habak. Kita nak kalau mesin dia nanti ambil sehari RM50. Oh, mahalnya. Dah hang tak mana mesin, hang suruh orang ni mana bawa pulang nak bagi. Tak mau. Jadi sebelum dia buat kerja, semua dia balik. Sebab tak ada persetujuan antara kita dengan dia. Saat nak tunggu hari yang 30, tunggu, eloklah lalang masuk dalam rumah. Dapat hari 30. Dia bermain, dia mesin lagu 30 ringgit. Kan mesin dia bagi periang. Tinggal lah, hang cakap lah. Tengok panjang-panjang lagi. 30. Kita pun sambil bayar, sambil beli tiap mula betul mesin lagu ni, aku pun boleh. Hang gunting sendiri. Ada yang berkira ni ada, Lepas tu, dia kata nanti Sat nak ambil ayat 50. Mat, 50 tu cantik lah. Dia dah bagi rapat, dia cakap apa semua. Kita rasa buat hati,
Suruh dia walaupun 50, puas hati dia buat kerja bersih kemas, dia bawa terus sampah dalam plastik letak tepi jalan. Kita tak payah buat apa dah. Dengan redha hatinya kita bagi. Tapi bila kita tak bagi, kita kata dia tu buat 30 je, 30 sudah dibalik. Hak 20 lagi batil. No? Haram. Sebab atas kerja buat dia minta kena bagi. Jangan tangguh, nantilah nanti esok-esok main ambil upah. Kata Rasulullah, sebelum kering penuh di dahi dia, bayar upah dia. Dia mungkin mengharap ketika mana dia main bekerja tu, dia mengharap. Maka bagi upah dia. Baru ada redha, meredai antara kedua-dua belah pihak. Itu dia kata bila terjadinya tijarah ni perdagangan lah. Macam kita beli barang lah. Kita pergi beli barang. Ada orang yang jenis beli barang, dia tengok satu-satu barang dia nak beli ni, dia akan belek jahitan tepi, jahit tengah, bunga tang tu, bunga tang ni. Allah, aku sebab dah gelak-gelak beli. Tengok, kita ingat dia nak beli. Dia tak beli, dia petang tu pula. Dia perisi lagi. Perisi, pilih, kalih, kau tu, kalih, letak atas tangan, kelak tudung, dan nak lecik tu. Pilih. Saya ingat dia nak beli. Dia tak beli, dia pitang lain pula. Jom kita pergi jalan. Allah, sabarlah. Saya tak jalan dengan orang macam ni lah. Jadi dia tuju beli balik. Lepas tu, minta korang ni, sampai yang tukang jual tu rasa macam nak lari. Punya minta korang, sampai nak kriau orang tu. Dah sampai kau tu. Tak apalah dia kata, tak boleh pukul orang lah. Dia kata dia dapat pun harga banyak tu. Kalau dia jual harga banyak tu, dia tak dapat untung apa. Tak apalah, dah untung, dah kaya, bagi juga. Minta, orang tu pun tak apa. Tengok muka dia macam nak teriak lah. Dia pun tak apa. Buat-buat lagi. Bagi sat. Elok ke? Allah tanya pula asal-asal. Minta korang berhudung-hudung. Lepas tu lengan tang kawan tu dah bagi dah harga. Elok ke? Rasa macam tak boleh elok. Minta edit lah. Allahu Akbar. Batil. Batil. Kalau dapat kawan macam tu dah, aku tak berjalan dengan hang menyakiti hati dia. Dia dah kira dah. Yang tu rezeki dia. Dia dah bagi, dia memang dah harap sangat-sangat dah. Tiba-tiba tak mau. Dah capai persetujuan dah tu. Lepas tu lari tinggal bang. Ada yang macam tu nak ubah-ubah lah. Kita dah merosakkan hati dia. Dalam rezeki kita tu ada rezeki dia sikit. Bagi bila tak soalan minta tawar sampai gila-gila, kesian kau tu. Agak-agak. Tapi kalau kita minta dia bagi, ada persetujuan, saya kata boleh ambil. Namun, bila dah bersetuju, ambil terus. Dah nak capai persetujuan, ambil lah terus. Lepas tu dia boleh tinggal. Minta tawar sampai merudung-rudung, betul lari tinggal bang dia. Ini dinamakan batil. Perbuatan tu yang rosak. Perbuatan tu yang salah. Lepas tu, ada satu lagi hukum Allah sebut. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu di hal keadaan membunuh diri. Ini mengikut lain. Walaupun satu ayat, tapi ayat tamik dia lain. Diharamkan untuk kita ni bunuh diri kita atau bunuh orang lain. Macam mana bunuh diri kita? Okey, saya letak permasalahan macam ni. Kalau ni kan keluar vaksin kan? Keluar vaksin. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dengan qada dan qadar, yang datang daripada ahli sunnah wal jamaah, wajib berikhtiar di atas segala kuman nak bermain. Maka ikhtiar utama yang sekarang yang ada lah ni, vaksin berpulang. Kan? Bila keluar main, macam-macam orang bercakap. Bukan orang hak cokil-cokil lagu saya ni. Orang bijak pandai. Tak sebuah tak bantu. Yang tu dia campur benda yang haram. Yang ni campur dengan bagi. Yang tu tak boleh. Yang ni mereka yang cerita sendiri. Kalau kita buat, kita jadi macam ni. Cuba tengok dia tu cucuk ini mati terus Nabi. Ni dia duk pakai pendapat pakar tepi jalan tu. Kan baru ni forum perdana.
yang membariskan 9 panel, bukan jalan-jalan punya panel. Hak yang tu hang tak ada dengar. Ni hak yang dia dengar, hak yang duduk merepek tu. Sedangkan menjaga diri kamu itu adalah wajib. Wajib selamatkan diri kamu. Jangan kamu bunuh diri. Tak apa lah, kena-kena. Dah kena nak kena. Itu dia tu cucuk resin pun kena mati juga. Itu memang takdir dia nak mati. Kita orang Islam, kita beriman dengan qada dan qadar. Kalau kata kita disabitkan kematian kita mungkin cucuk-cucuk tu sekejap lagi tengok-tengok mati. Tak cucuk pun tak apa no. Tak cucuk hidup lagi, cucuk mati. Itu takdir. Kita buat dengan sebab apa? Sebab nak menyelamatkan nyawa itu wajib. Jangan dia pilih tak apalah, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Duduk berserah saja tak apa Kita bukan pergi mana. Penyakit ni no, tak payah pergi mana, duduk dalam rumah pun dia mencari. Kalau itu takdir Allah dia nak main dekat kita, kita tak pergi mana pun. Tak keluar pun. Hang ada duduk kontak dengan daripada tak ke mana. Dah kata duduk dalam rumah tu, duduk sungguh-sungguh, buka tingkap pun takut. Duk kira penjarakan ni bukan kata semeter lah dah, bermeter-meter. Punya jaga. Tengok dia kena. Tu orang kata ambil jaga sangat. Kita yang beriman dengan qada dan qadar ni wajib jaga diri. Tapi kalau dia nak bagi kena, alhamdulillah. Allah dah pilih kita. Allah pilih kita. Ada sebab Allah sayang lebih. Maka di antara seramai-ramai makhluk kita dipilih. Naik nama kita. Kita tercalon untuk mengambil ujian ni. Allah tahu kita kuat. Allah tahu kita hebat. Maka Allah bagi. Kena no. Kena dia buat heran pula. Ada orang yang salah faham, memandang perkara ini sebagai satu benda yang keji. Macam ada kematian disebabkan benda-benda macam ni. Kematian itu dianggap sesuatu yang tidak. Itu kematian yang indah. Walau tak boleh dihadiri oleh sanak-saudara, siapa pun tak boleh main tengok. Di tanah perkuburan pun hanya ada air dan pekerja-pekerja hospital. Tak boleh dimandikan, hanya ditayamumkan. Kita jangan pandang benda itu keji dan jijik. Tapi ada keistimewaan yang Allah simpan untuk dia. Mungkin ada syurga yang ada di tempat khas untuk dia. Kita tak tahu. Kita hanya meneka dengan kehidupan kita yang suka bersangka buruk dengan orang. Tengok yang tu kita sangka buruk, tengok ini kita sangka buruk. Ni laki banyak. Macam sampai kepada vaksin yang keluar ni, dia kata macam-macam. Terus saya kira apa? Tepuk dada tanya iman. Aku tak tahu nak hidup sampai bila. Yang kata mak tak sebab ada lah, umur dah 70 dah nak mati susah. Mana hantar mati dulu dia ada lagi. Bawa pergi dia cucuk dia dulu. Kan? Tak payah berdaftar dah mak, dia dah mati dah 70 tahun dah hidup. Sila-sila hang mati dulu dia ada lagi. Dia cucuk dia tu dulu. Jangan buat main. Walau tak betul, jaga. Jangan hampa bunuh dia dengan hampa sendiri. Selagi hampa boleh berubat, hampa berubat. Selagi hampa boleh ikhtiar, hampa ikhtiar. Jangan duk tunggu tak apa nak mati dah. Tak apalah aku nak mati dah, hampa buat kat hampa dah. Jaga. Ada yang orang yang satu maksud lain yang walau tak betul hampa saku ni, masalah terlampau banyak, fikir pendek, jalan mudah, bunuh diri. Kalau dulu kita payah nak jumpa orang Islam bunuh diri, sekarang ni banyak yang Allah sedihnya, macam yang itu atas jambatan Pulau Pinang. Kita harap-haraplah yang terjun jabatan tu bukan Islam. Tengok budak Islam, budak perempuan, dia tinggal motor dia atas tu, ciatnya sorak pada tinggal. Dia terjun ke bawah. Dia buat dalam beg dia tu ketui, batal. Dia memang nekat dia nak bunuh diri. Sayangnya tengok pula perempuan pakai tudung pula tu Subhanallah, apalah yang dia fikir dia mungkin dia fikir dengan cara dia mati selesai masalah. Padahal dia tak tahu itu adalah permulaan bagi segala permasalahan. Sebab orang yang mati bunuh diri ini rohnya sesat. Roh dia sesat. Sesat ni tak tahu nak kembali ke mana.
nak kembali kepada Allah. Allah kata aku tak suruh lagi Israel cabut nyawa, tapi hang sendiri nak cabut nyawa, maka aku izinkan. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tergantung-gantung untuk dia. Tapi Allah Ta'ala izinkan, maka matilah dia. Dan roh itu dalam keadaan sesak. Sesak ni sampai bila? Sampai ke mahsyar. Dengan tidak ada peraturannya, dengan dia azab disiksa pada awal-awal kematian. Dahlah di dunia pun susah, permulaan mati pun susah, hidup di sana lagi susah. Allah pesan, janganlah kamu membunuh diri kamu. Kerana dia kata innallaha kana bikum rahimah, kerana sesungguhnya Allah itu adalah amat penyayang kepada kamu. Allah ni sayang sangat kepada kita. Allah sayang sangat kepada seluruh hamba manusia. Allah sayang kepada seluruh makhluk. Kita beriman ke, kita tak beriman, kita dapat makan minum. Kita taat ke, kita tak taat, kita dapat makan minum, kita dapat tempat tinggal. Kita tengok berapa ramai hamba manusia yang tidak sujud kepada Allah, tapi kaya raya, maju, hidup bahagia. Apa juga yang dihajati dapat diperoleh. Padahal dia tak sujud kepada Allah, dia tak taat kepada Allah, bahkan dia bukan Islam pun. Tapi Allah bagi. Allah itu rahimah, maha penyayang. Aku bagi, hamba aku bagi. Dan kita sebagai orang Islam, kita kena bertimbang. Ada kita minta dapat. Ini istidraj ke rahmat ke? Sebab tu bila ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi kita ni seimbang. Yang tu dapat, jadi dia tak dapat. Allah Ta'ala nak bagi keseimbangan di dalam kita mensyukuri nikmat Allah. Ada pasal lah kenapa Allah Ta'ala tak bagi ni. Aku minta dah. Permohonan pada Allah tu lama dah, tapi tak lulus lagi. Ada sebab lah. Jadi itu keseimbangan dalam kehidupan. Ada suka, ada duka. Itu kata Allah Ta'ala itu rahimah. Maha pengasih lagi maha penyayang. Mama yang fa'al dhalika Allah. InsyaAllah kita akan sambungkan. InsyaAllah kita akan terus pada buku hadapan ayat yang ke-30. Baik, ada soalan? Dalam Google Meet ada 62 orang. Okey, untuk yang dalam Google Meet ada yang nak soalan? Saya Ustazah. Ustazah, Assalamualaikum. Ya, saya. Ustazah, tadi Ustazah cakap tadi pasal kalau kita melakukan macam pinjaman, kita kena ada akad. Ini kat surah ya? Ya. Dalam pinjaman kita kena ada macam persetujuan antara dua-dua pihak. Ya. Lepas tu macam kalau kita buat macam loan tu, kira persetujuan ya, perjanjian. Ya. Minta penjelasan daripada Ustazah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Ini sahabat kita dia dari Johor ni dah. Okey. Dia tanya dalam pinjaman, kita buat pinjaman kena ada persetujuan kedua-dua pihak. Contoh kata kita buat loan, pinjaman perumahan kan. Lepas tu kita akan sign agreement kan, banyak kan. Itu persetujuan. Kadang-kadang kita beli rumah tu harga 50,000. Tengok kita bayaran ansuran kita pergi sampai dekat 100,000. Kan? Tapi oleh kerana atas persetujuan pada kedua-dua belah pihak yang kita dah sign agreement. Yang kan beli rumah, sign sampai berbelai. Rupa-rupanya itu adalah perjanjian yang kita persetujui. Maka kena ada redha meredai. Kita bayar. Kita terus membayar sampai habis, dan pada habis tu kita pun akad dengan harga, dengan jumlah yang kita bayar. Dia fikir dia lah, dia kata tak ada 50,000 lah. Kita kira-kira kita bayar 100,000. Kita akad dengan harga banyak mana yang kita bayar untuk melepaskan dia daripada berbau riba. Wallahualam. Okey Kak Zura. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama-sama kasih. Okey, yang lain ada siapa di sini? Ya, Kak Asnah. Okay.
yang kita dah bayar. Benda dah habis. Masa tu kita pun tak tahu nak angkat macam mana. Kan? Jadi benda tu dah selesai. Sampai hari ni pun kita tetap mengatakan harga banyak mana yang kita bayar. Kalau orang tanya, saya kata 25,000 saja. Jangan kata 50,000. Jadi itu di antara perjanjian kita dengan dia memang dia agak 25,000. Tapi kita dah bayar tu dah melebihi. Nah, melebihi kita kira dengan harga tu. Nah, walaupun benda dah berlalu dalam jahit kita tak akad dengan harga jumlah 50,000. Tapi hari ni bila ditanya kita habaq dengan harga jumlah yang kita bayar. Ha? Ya, baik. Habis ha? Ya, silakan. Jari ke? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Waktu kita tahiyat, kita angkat syahadah. Asyhadu an la ilaha illa. Pada perkataan illa yang kita angkat jari ni kan. Okey, persoalan daripada sahabat kita ni. Kita nak angkat jari ni, kita nak tengok waktu bila. Masa terangkat tu baru tengok. Masa angkat tu, masa perkataan illallah tu, angkat, kita tengok dia. Kawan kita tanya, nak tengok sampai bila? Nak tengok sampai dia jatuh balik ke atau nak tengok sampai bagi salam. Masa terangkat saja. Habis wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu, dia kembali ke tempat asal. Tak payah tengok dah dia. Nah, tak payah tengok dah dia. Kita kembali tengok ke tempat sujud. Itu jarak dia nak. Okey. Ya. Siapa meninggal? Okey. Bil pembelian ke? Okey, baik. Terima kasih. Adakah itu dia nak sebagai hutang dia atau dia sendiri? Baik. Orang yang mati ni dia tinggal nama. Kata orang mati meninggalkan nama. Dia duduk di situ, bil elektrik nama dia, kan? Bil air nama dia, bil telefon nama dia. Kemudian dia dah mati dah. Tapi dia naik bil atas nama dia. Adakah nama dia itu bersangkut dengan hutang contohnya? Nah, ni dia tak bayar, dia telefon. Siapa tak bayar? Sekian nama hak tadi. Tak sangkut dengan dia. Nah, tak disangkut atas nama dia dah. Sebab bukan dia yang buat hutang tu. Nah, hanya pada nama yang buat hutang tu adalah orang yang hidup. Tak dipertanggungjawabkan atas dia. Sekali pun orang yang hidup tu tak bayar. Dia pun hidup dia tak bayar bil. Dia tunggu baby. Dia kata tak bayar pun tak apa, bukan nama kita. Nama orang mati. Adakah si mati tu tertanggung dengan hutang yang dia tak buat? Tak. Dia tak tertanggung. Tapi hutang itu ditanggung oleh orang yang hidup walaupun bukan pada nama. Okey, dah lagi? Esok di Jalan Tengah. Jalan Tengah tak jemput lagi tau. Saya memang mengalu-alukan kuliah secara bersemuka sebab saya nak duduk dalam halaqah macam ni. Tapi insya-Allah lah esok kita kembali ke dalam insya-Allah panjang umur. Kalau dia tak reti sianya. InsyaAllah. Doa. InsyaAllah. Kadang-kadang dapat, kadang tak dapat. Masya Allah kesiannya. InsyaAllah kita doa nak. Pergi cepat-cepat kita kembali macam ni semua balik nak. Okey, habis dulu saya mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tak kena itu semua daripada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih yang telah berusaha. Assalamualaikum.